Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalina binti Amar, bernombor matrik 41225000. Okey, untuk tugasan kritikal artikel pada kali ini, kami telah memilih tajuk daripada isu dan permasalahan pentaksiran alternatif dalam sistem penilaian di Malaysia. Ini merupakan artikel yang telah kami pilih. Artikel ini menafsirkan pentaksiran merupakan satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Dalam arti kata lain, pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek ataupun aktiviti pembelajaran. Antara idea-idea utama dalam artikel adalah yang pertama, perbandingan pentaksiran alternatif dan tradisional. Artikel ini membanding beza jenis pentaksiran yang digunakan di sekolah. Antaranya yang pertama pentaksiran tradisional dan yang kedua adalah pentaksiran alternatif. Pentaksiran tradisional menggunakan kaedah peperiksaan, manakala pentaksiran alternatif bersifat penilaian sepanjang persekolahan. Seterusnya, kertas konsep ini mengkaji perbezaan pentaksiran formatif dan sumatif serta mengaitkannya dengan pentaksiran alternatif. Pentaksiran formatif adalah pentaksiran yang meliputi sesuatu kemahiran yang lebih dikenali sebagai pentaksiran berdasarkan bilik darjah iaitu PBD. Manakala pentaksiran sumatif adalah pentaksiran yang meliputi beberapa unit pembelajaran yang lebih dikenali sebagai pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS. Seterusnya, kertas konsep ini juga membincangkan mengenai keberangkalian kekangan pentaksiran alternatif. Antara perkara yang disentuh adalah kesediaan guru, sikap guru, pengetahuan pentaksiran, peruntukan masa, pengajaran dan pembelajaran, bebanan guru serta pengaruh pihak berautoriti. Akhir sekali, di dalam kajian ini juga diselitkan cadangan bagi mengatasi masalah dan kekangan pentaksiran alternatif ini. Sedikit sebanyak membekalkan ilmu pentaksiran kepada bakal guru dan guru boleh menyesuaikan pentaksiran yang sesuai dengan aktiviti pengajaran serta menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Selain itu juga mereka lebih bersedia dalam menangani dan dapat mengelakkan isu-isu yang berbangkit ketika membuat pentaksiran kelak. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada rakan saya untuk slide yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohani binti Muhammad, nombor matrik P122537. Berkaitan dengan soalan 2 iaitu adakah terdapat sebarang idea baharu dalam artikel ini? Bolehkah informasi dalam artikel ini boleh digunakan secara praktikal? Jelaskan. Okey, bagi saya terdapat pelbagai idea baru yang kami dapat dalam artikel ini, antaranya ialah definisi pentaksiran, pentaksiran formatif dan sumatif, perbandingan pentaksiran tradisional dengan pentaksiran alternatif, perbincangan mengenai kekangan pentaksiran alternatif seperti kesediaan guru, sikap guru, pengetahuan pentaksiran, peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran, bebanan guru serta pengaruh pihak berautoriti, dan yang terakhir ialah cadangan bagi mengatasi masalah dan kekangan tersebut. Informasi dalam artikel ini amatlah boleh digunakan secara praktikal kerana semua informasi yang diberikan adalah betul dan bersesuaian. Terdapat pelbagai isu dan permasalahan yang timbul setelah pentaksiran alternatif dipraktikkan di sekolah, terutamanya terhadap guru-guru dan murid-murid. Antara masalah yang dibincangkan ialah ketidaksediaan guru dalam pelaksanaan pentaksiran alternatif. Pentaksiran alternatif menambahkan lagi beban kerja guru kerana ia melibatkan pelbagai prosedur seperti pengumpulan maklumat, merekod, menganalisis dan mempersembahkan. Hal ini akan menyebabkan guru-guru lebih tertekan kerana guru-guru sudah terbiasa dengan pentaksiran tradisional yang lebih mudah dan memberi impak yang positif terhadap murid-murid. Dari segi lain pula ialah peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran yang terhad dan pendek juga mengakibatkan guru-guru tidak sempat untuk melakukan aktiviti pentaksiran.
Banyak perkara yang mengganggu proses pengajaran dan pemudahcaraan, misalnya aktiviti sampingan sekolah yang mengganggu waktu pengajaran dan pembelajaran murid-murid. Jadi, guru terpaksa bertungkus lumus bagi menyempurnakan silibus subjek yang diajar mengikut masa yang ditetapkan. Secara tidak langsung, kesuntukan masa yang ada sedikit sebanyak memberi tekanan kepada guru-guru dalam menyampaikan ilmu kepada murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizan bin Muhammad Adanat. Nama pelajar P123219. Okey. Untuk soalan yang ketiga ialah, adakah anda bersetuju atau tidak dengan segala intipati utama, perdebatan, perbincangan, hujahan dalam artikel ini? Jelaskan kenapa. Okey, pada pendapat kami, secara keseluruhannya, kami setuju dengan segala intipati utama, perbincangan dan hujahan dalam artikel ini yang telah menghuraikan secara mendalam tentang pelaksanaan isu dan permasalahan pentaksiran alternatif dalam sistem penilaian di Malaysia. Penulis juga telah menerangkan dengan jelas isu-isu yang telah dibangkitkan oleh guru, pelajar, pihak pentadbir sekolah dan jabatan pendidikan yang lain yang terlibat dengan pentaksiran alternatif ini. Kami juga bersetuju dengan penulis yang telah mengetengahkan kekangan pelaksanaan pentaksiran alternatif ini kerana isu ini tidak asing lagi dengan dunia pendidikan yang telah menjadi cabaran utama kepada pendidik dan pelajar untuk mengadaptasi sistem pentaksiran ini dalam pendidikan. Okey. Untuk seterusnya, penulis bukan sahaja membangkitkan isu, malah penulisan artikel yang ditulis juga telah memberikan cadangan bagaimana cara untuk mengatasi masalah yang dialami. Selain itu, kami juga bersetuju dengan penulis yang menyatakan kesediaan guru, sikap guru, pengetahuan pentaksiran, peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran, bebanan guru dan pihak berautoriti merupakan antara isu-isu yang selalu meniti di bibir para pendidik. Isu-isu ini perlu dilihat dengan teliti oleh pihak yang berkenaan untuk mengatasi supaya isu-isu seperti ini tidak lagi dibelenggu oleh para pendidik. Cadangan yang diketengahkan oleh penulis juga dilihat amat sesuai untuk diguna pakai supaya masalah atau pelaksanaan pentaksiran alternatif ini dapat dijalankan dengan lancar dan berjaya. Akhir sekali, sebagai pembaca yang bukan berlatar belakangkan pendidik, penerangan tentang pentaksiran formatif dan sumatif, perbandingan pentaksiran tradisional dan alternatif, kekangan pentaksiran alternatif dan cadangan yang ditulis oleh penulis, kami bersetuju dengan penulis kerana penulis telah menyampaikan artikel ini dengan mudah difahami oleh kami dengan jelas dan padat. Okey, itu sahaja untuk soalan ketiga. Okey, saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya yang lain. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Husna binti Muhammad Ghazali, P124061. Okey, di sini saya akan menerangkan secara keseluruhan tentang penilaian saya berkaitan dengan artikel yang kami pilih. Okey, pendapat peribadi saya tentang penyampaian idea dalam artikel ini adalah menarik kerana isi kandungannya yang teratur dan menggunakan daras bahasa yang sederhana dan mudah difahami. Hal ini dapat dilihat melalui susun kata dan ayat yang digunakan seperti pentaksiran sebagai suatu proses pengukur, proses penilaian secara bersistematik yang melibatkan aktiviti pengumpulan, penganalisisan dan penterjemahan tentang tahap pencapaian pelajar terhadap objektif pengajaran dan pembelajaran.
Okey, seterusnya isi kandungan yang digunakan dalam artikel ini lancar dan konsisten. Okey, yang mana hal ini dapat dilihat melalui susunan arti kandungan yang dimulai dengan pengenalan, isu dan permasalahan, pentaksiran alternatif yang terdiri daripada konsep pentaksiran, pentaksiran formatif dan sumatif. Okey, kekangan pentaksiran alternatif ni dia terdiri daripada 6 perkara, iaitu kesediaan guru, sikap guru, pengetahuan pentaksiran, peruntukan masa pengajaran dan bebanan guru serta pihak yang berautoriti. Okey. Seterusnya apa yang saya dapat lihat daripada artikel ini, kesimpulan yang terdapat dalam artikel ini merumuskan isi penting secara keseluruhan yang terdapat dalam artikel ini dan secara tak langsung pembaca boleh memahami secara pantas tanpa membaca keseluruhan artikel. Hal ini dapat kita perhatikan melalui ayat sistem pentaksiran alternatif yang disisipkan dalam sistem pentaksiran Malaysia akan lebih berjaya sekiranya semua pihak bergabung tenaga untuk melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Okey. Pelaksanaan alternatif juga dapat dilaksanakan lebih berjaya sekiranya semua guru mendapat kursus dan latihan yang mencukupi tentang pentaksiran. Okey, latihan yang mencukupi juga akan mempengaruhi pengetahuan guru serta dapat meningkatkan kemahiran pentaksiran. Okey, jika guru lebih bersedia, aktiviti pentaksiran alternatif juga akan lebih mudah untuk dilaksanakan di sekolah. Hasil kajian juga mendapati guru terbeban dengan aktiviti pentaksiran PBS yang melibatkan pelbagai prosedur seperti pengumpulan maklumat, merekod, menganalisis dan mempersembahkan. Okey, artikel ini dapat kita simpulkan bahawa ia mudah difahami kerana dia menggunakan laras bahasa yang mudah faham. Isi kandungan yang sederhana yang mana dapat memberi kefahaman yang lebih mendalam kepada pembaca. Kembali lagi kepada saya, Muhammad Hafizan bin Muhammad Adnan. Okey, untuk soalan yang kelima ialah, apakah carangan anda untuk mengembangkan idea dalam artikel ini? Jelaskan. Okey, carangan yang pertama ialah jadikan satu isu kemudian buat soal selidik untuk dapatkan hasil yang lebih tepat. Pecahan kekangan yang dinyatakan dapat dipilih untuk dijadikan satu isu dan menjawab persoalan. Maksudnya ialah kekangan yang dinyatakan itu harus dibuktikan dengan analisis kuantitatif atau kualitatif bagi mendapat jawapan yang tepat dalam menyelesaikan isu masalah pentaksiran ini. Penulis menyatakan beban guru, jadi dia kena dapatkan data dari guru itu, dan dari itu dia boleh tahu berapa ramai peratusan sebenar guru yang terbeban. Apa yang ditulis harus disokong dengan bukti yang kokoh. Okey, untuk cadangan yang kedua ialah penulis harus lebih elok mempraktikkan dengan kaedah yang bersesuaian seperti menggunakan instrumen soal selidik untuk dapatkan hasil analisis yang lebih tepat dan jelas, iaitu seperti reka bentuk kajian, boleh juga dijadikan dalam kaedah kualitatif atau kuantitatif atau kaedah campuran, iaitu mixed method. Okey, itu sahaja untuk soalan yang kelima. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.